jadi. Aku rasa korang semua mesti ingat dengan fenomena ini kan. Sejadah berdiri ataupun sejadah duduk. Dulu memang kecoh gila weh. Masuk dekat berita kecoh dekat sekolah-sekolah. Bila mana diorang tengok sejadah yang dikatakan tiba-tiba berdiri ni. Bukan setakat satu sejadah. Kadang-kadang dilaporkan bahawa satu masjid tu keseluruhan saf dia penuh dengan sejadah-sejadah yang berdiri sendiri ni. Jadi saya secara peribadi memang sangat-sangat tertarik lah nak cuba meneroka apa sebenarnya yang buat benda ni boleh berlaku. Sebab dia jadi dekat family kita orang sendiri. Tapi yang lagi pelik daripada fenomena ni sendirinya adalah macam tak ada orang yang buat konten cuba nak jelaskan benda ni. Jadi saya sendiri adalah beberapa hipotesis yang mungkin boleh menerangkan fenomena yang sangat-sangat aneh ni. Yang pertama sekali ialah iaitu dia scam ataupun hoax. Tapi mana mungkin kan, mustahil. Mana boleh orang nak menipu dekat internet kan semata-mata nak dapat perhatian. Oh ini haiwan-haiwan makhluk-makhluk yang disumpah kerana mereka derhaka kepada ibu bapa. Yang punyalah banyak korang pasang video ni dekat kem-kem motivasi, tapi ternyata semuanya adalah penipuan. Adakah sejadah berdiri ni pun satu hoax? Kita kena tengok trend dia, bila mana dia berlaku. Kalau kita tengok menggunakan Google Trends, dia banyak berlaku pada 2004, 2006 dan sekali lagi dia melonjak naik pada 2009. Jadi kalau kita tengok pada waktu tersebut, memang internet dia belum lagi matang macam sekarang lah. Jadi mungkin itulah sebab dia kenapa dia sangat-sangat kecoh. Sebab mungkin ada orang yang upload video dia punya sejadah berdiri tu dekat internet, dan orang ada bila dia tengok kat internet, wah, dekat internet mesti betul ni. Maka tersebarlah hoax tersebut, dan bila dah tersebar, orang pun cuba nak buat, dan secara logiknya memang itu menerangkan kenapa sekarang ni kita dah tak dengar sangat dah. Sebab boleh kata hoax tu dah basi. Tapi aku secara peribadinya tak boleh nak terima sangat penjelasan hoax ni, sebab dia jadi dekat keluarga aku sendiri. Umi ingat tak dulu waktu kecoh itu kan, Umi pergi semayang, lepas tu Umi pergi dapur jap kan, lepas tu pergi ruang tamu balik tu, tahu-tahu sejadah tu berdiri kan, lepas tu ada gambar siap. Apa benda tu? Oh tu secara kebetulan je. Masa tu Umi nak solat, lepas tu nak ambil telekung. Bawah telekung tu ada sejadah. Jadi bila Umi ambil telekung, sejadah tu jatuh, tiba-tiba dia diri macam tu je. Kebetulan kebetulan je tu, kan apalah. Jadi hipotesis yang kedua yang mungkin saya boleh usulkan adalah dia jadi secara kebetulan. Dia bukan orang sengaja yang lipat. Mungkin asal usul macam mana boleh jadi fenomena sejadah berdiri ni adalah dia terjadi dulu secara kebetulan, kemudian baru dia naik dan orang mula buat hoax daripada benda yang jadi secara betul. Jadi boleh jadi apa yang sebenarnya berlaku adalah mungkin ada orang yang dia nak angkat sejadah tu dan dia terjatuhkan sejadah. Maka bila sejadah tu jatuh, dia macam terbentuk, dia terlipat seakan-akan membentuk dia duduk di antara dua sujud. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak aplikasikan seCNC di mana ada 4 jenis fabrik yang berbeza yang kita boleh anggap sebagai sejadah, termasuklah ni tuala pun ada ni. Dia yang paling nipis sekali, dia kemudian diikuti dengan sejadah kedua yang dia pun agak nipis juga, tapi dia lebih tebal lagi lah daripada tuala tu. Dan sejadah ketiga yang boleh kata lagi tebal daripada sejadah ni, sejadah yang paling tebal yang saya ada. Dan ada satu special, iaitu sejadah yang paling canggih sekali, iaitu sejadah memory foam daripada Mami Hana ni. Dia adalah sejadah kanak-kanak dan bukan setakat dia adalah sejadah memory foam yang boleh mengekalkan kembali dia punya kedudukan struktur dia. Dia juga adalah sejadah 4D. Macam mana sejadah 4D tu? Dia sangat-sangat canggih. Ni saya nak tunjuk sikit. Sejadah ni dia direka bukan setakat untuk keselesaan anak-anak solat, sebab dia memang sangat-sangat selesa. Memang lembut sangat tu. Anda juga boleh gunakan handphone yang anda ada dan menggunakan aplikasi Mami Hana. Anda pilih AR sejadah, anda launch AR content, dan anda boleh nampak dia load pada sejadah tersebut.
Dia menggunakan teknologi augmented reality, reality buatan. Dia boleh scan pada sejadah ni dan dia boleh ajar macam-macam berkaitan dengan solat kepada anak-anak anda. Termasuklah niat solat, ajar azan, iqamah. Memang sejadah yang paling canggih saya pernah nampak, yang sangat sesuai kepada kanak-kanak, yang bukan saja sangat selesa untuk mereka solat, tapi mereka boleh gunakan untuk belajar tentang asas solat. Kalau anda berminat boleh dapatkan, saya sediakan link di bawah. Jadi eksperimen yang saya akan buat ni dia sangat-sangat kompleks. Dia adalah eksperimen yang paling penting dalam sejarah hidup. Mana tak adalah senang je. Saya akan angkat setiap daripada sejadah tu dan kemudian saya jatuhkan. Jadi saya nak buat dalam 100 kali bagi setiap sejadah dan nak tengok berapa banyak kali sejadah tersebut membentuk bentuk berdiri. Jadi kalau daripada 100 kali tu banyak kali sejadah tu dia membentuk bentuk berdiri, kita tahulah bahawa memang fenomena sejadah berdiri ni dia adalah sangat-sangat berkemungkinan berlaku secara kebetulan. Jom kita bereksperimen. Eh, 100 banyak sangat oi. 50 lah. 50 cukup. Eksperimen ni mensimulasikan kalau kita angkat sejadah tu dan kita jatuhkan secara rawak tanpa dirancang, apa gambaran kalian yang dia akan membentuk seakan bentuk duduk. Jadi ya, mungkin ada cara yang betul dan efisien nak pastikan bentuk duduk tu berlaku setiap kali, dan kalau kita berlatih mungkin dia lebih baiklah keputusannya. Tapi sebab saya memang nak mencapai rawak tu, maka memang angkat turun je lah. Sebanyak 50 kali. Bukan 100 sebab banyak sangat. Aku buat je benda. Agak sejadah je pun. Dan saya bahagikan keputusan tu kepada dua. Yang pertama, sejadah tu dia membentuk bentuk separa duduk. Maksudnya dia nak duduk tapi tak berapa nak jadi. Untuk tuala tak ada langsung bentuk yang menjadi walaupun separa duduk. Tapi untuk sejadah nipis, 8 daripada 50 membentuk bentuk separa duduk. Untuk sejadah tebal, 6 daripada 50. Dan memory foam kosong. Sebab foam tu dia memang mampu menahan perubahan fabrik. Dan bentuk yang betul-betul ataupun hampir kepada bentuk duduk untuk tuala kosong. Untuk sejadah nipis ada 3 yang membentuk bentuk duduk. Sejadah tebal ada 4 dan memory foam ada kosong. Ini kita ringkaskan dalam bentuk carta bar, dan kalau kita jadikan dia kepada bentuk peratusan, maka kita nampak dengan jelas bahawa kalau kita campak sejadah dan sejadah tu jatuh secara rawak, adalah sebenarnya tak mustahil langsung sejadah tersebut akan menjadi bentuk duduk ataupun separa duduk. Dia agak berkemungkinan lah, dan kalau kita buat lagi banyak sampel lagi dan ditambah lagi dengan fakta bahawa berjuta-juta orang guna sejadah dalam masa satu hari dan mungkin peratusan daripada itu mereka ada angkat sejadah dan sejadah jatuh, ia berkemungkinan membentuk bentuk duduk disebabkan ia adalah konfigurasi yang boleh dibuat dengan mudah. Jadi apa kesimpulan daripada fenomena yang menghantui zaman remajaku? Saya rasa hipotesis yang paling kuat sekali adalah hipotesis yang pertama, iaitu sejadah berdiri ni dia adalah hoax. Argumen yang paling kuat adalah walaupun berjuta-juta orang guna sejadah setiap hari, paling kurang 5 kali sehari, fenomena sejadah berdiri ni dia sangat-sangat bermusim. Dia jadi famous, dia gempakan negara kita pada satu musim dan bukan pada musim-musim yang lain. Berbelas-belas tahun lepas tu kenapa dia tak gempak macam tahun 2009. Jadi boleh jadi mungkin ada satu blog post ke, satu video viral ke, ataupun dilaporkan oleh berita ke, yang orang duk cerita pasal sejadah berdiri ni. Lepas tu orang lain macam dia cuba nak recreate, dia cuba nak buat balik. Lepas tu orang buat dekat masjid, buat dekat rumah, sampai dia jadi macam satu wave.
satu gelombang yang akhirnya dia mendata dan mati. Kiranya hype lah macam kopi dalgona tu yang dulu waktu PKP satu Malaysia buat, lepas tu tak ada orang buat dah. Dan secara pengalaman peribadi memang tahulah ada member yang troll. Dia bagi lipat sejadah satu surau nak troll member-member dia waktu solat subuh. Tapi hipotesis yang kedua juga sebenarnya mungkin kita tak dapat nak tolak, iaitu asal usul sejadah berdiri ni mungkin dia memang berlaku secara real, secara kebetulan. Daripada berjuta-juta mungkin beratus juta penggunaan sejadah dalam 10-20 tahun yang lepas, tak mustahil ada orang yang dia terangkat sejadah, terjatuh dan kebetulan sejadah tersebut membentuk struktur yang menyebabkan dia boleh seakan-akan berdiri. Beratusan boleh berlakunya mungkin rendah dan susah nak dapat bentuk yang macam kita tengok yang viral tu. Tapi mungkin itulah pencetus dia. Tapi ada pun hipotesis yang ketiga, sebab-sebab lain. Itu no comment sebab aku ada banyak sejadah kat rumah ni. Kau jangan buat macam-macam. Adapun kalau anda ada penjelasan lain, pengalaman peribadi ke, korang buat eksperimen ke apa ke yang nak kongsikan dengan saya supaya saya boleh buat mungkin video lanjutan, tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.